Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Dr. Nozaliza binti Osman, pensyarah kepada subjek bola lisut kumpulan A yang berkodkan CSP 2061. Hari ini, kumpulan kami iaitu kumpulan 5 akan mempersembahkan tentang satu kemahiran bola lisut iaitu kemahiran memukul. Ahli kumpulan kami yang pertama adalah saya, Arif Hafizuddin bin Salamat, yang memegang kad matriks bernombor D202110977731. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Faris bin Muhammad Jalani, pemegang kad matrik D202110977740. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Najmuddin bin Halim yang memegang kad matrik D202110977746. Salam sejahtera. Saya Raymond Ting Sucai, pemegang kad matriks D202110977748. Terdapat banyak kemahiran yang perlu dikuasai dalam sukan bola lisut. Antaranya ialah kemahiran memukul. Hal ini kerana kemahiran memukul adalah salah satu kemahiran yang paling sukar untuk dilakukan. Selain itu, pembaling bola atau dikenali sebagai pitcher akan cuba membaling bola lisut sekuat mungkin kepada pihak lawan agar bola tersebut gagal dipukul oleh pemukul atau dikenali sebagai batter. Bagi mengelakkan bola yang dipukul berjaya ditangkap oleh pemadang, batter mestilah memberikan pukulan yang paling kuat sehingga mampu membuat home run agar bola tersebut sukar ditangkap oleh pemadang. Oleh hal yang demikian, kemahiran ini memerlukan latihan yang kerap bagi memastikan setiap pukulan yang diberikan dapat berkesan dengan jayanya. Batter juga mestilah memberikan tumpuan sepenuhnya kepada bola yang akan dibaling oleh pitcher dari pihak lawan. Hal ini kerana jika balingan bola itu berada dalam posisi yang betul dan baik, balingan tersebut mampu mencapai kelajuan sehingga 80 km per jam. Oleh hal demikian, penglihatan yang baik serta kebolehan dan kepatasan dalam mengenal pasti tentang bila dan cara bola itu dibaling amatlah penting agar sebarang kecederaan dapat dielakkan. Seperti yang anda lihat, terdapat beberapa contoh gambaran kotak di atas padang sukan bola lisut. Kotak ini merupakan kotak pemukul dan ia dikenali sebagai batter box. Untuk keterangan lebih lanjut, batter box ini dilukis dan direka dengan menggunakan kapur yang berdekatan dengan home plate, di mana batter perlu berdiri di kawasan tersebut semasa hendak melakukan pukulan. Seperti yang anda lihat, terdapat contoh gambar batter box yang berada di sebelah saya. Untuk pengetahuan anda semua, batter box di sebelah kiri adalah untuk pemukul yang menggunakan tangan kanan. Manakala jika pemukul tersebut merupakan orang yang bertangan kiri atau kidal, beliau perlu menggunakan batter box di sebelah kanan. Hal ini kerana pemukul mestilah berdiri di kawasan kotak pemukul yang berlawanan dengan tangan yang akan digunakan untuk memukul agar dapat memberi pukulan dalam keadaan selesa dan mengeluarkan tenaga pada tahap maksimum. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya akan menceritakan tentang undang-undang dan peraturan bola lisut bagi para pemukul. Peraturan yang pertama adalah bat yang digunakan mestilah bat softball. Peraturan kedua ialah susunan giliran pemain membuat pukulan terpulang kepada pasukan berkenaan. Peraturan yang ketiga, jika seorang pemain tidak mengikut giliran yang ditetapkan, dia akan dikira sebagai mati. Peraturan yang keempat, bola yang dibaling dan berjaya dipukul akan membolehkan pemukul bola itu berlari ke base pertama. Peraturan yang kelima, pemukul bola atau batter tidak dibenarkan melintasi ke sisi plate apabila pembaling telah bersedia untuk membaling. Dan peraturan yang terakhir adalah faul menampan ataupun dikenali sebagai bunt foul yang dilakukan pada pukulan ketiga akan dikira sebagai mati. Di dalam fasa persediaan terdapat dua perkara penting yang perlu diberi perhatian. Yang pertama ialah gaya memegang alat pemukul bola lisut iaitu bat. Gaya pegangan hendaklah dipegang di hujung tempat pemegang bola lisut iaitu bat dengan kedua-dua belah tangan. Genggaman tidak terlalu kuat dan terdapat bukaan ruas jari yang selari. Yang kedua adalah gaya berdiri. Gaya berdiri adalah kedua-dua kaki berdiri di hadapan home plate dengan darjah keterbukaan adalah selari dengan pelebaran bahu dan mengikut keselesaan pemukul. Pasal yang pertama, kita perlu tahu cara memegang alat pemukul bola lisut iaitu bat. Cara pegangannya ialah
tidak terlalu kuat dan tidak terlalu longgar. Tangan yang dominan iaitu tangan kanan berada di atas, manakala tangan yang kurang dominan, tangan kiri berada di bawah. Lepas kita tahu cara memegang bat, kita perlu tahu cara berdiri. Ruang di antara kaki adalah selari dengan kelebaran bahu. Lepas kita tahu cara berdiri, kita perlu tahu cara memposisikan bat. Bat ini diletakkan di atas bahu dalam keadaan yang selesa, dan pergelangan tangan ini membentuk huruf A. Lepas kita tahu cara memposisikan bat tersebut kita angkat sedikit agar ia selari dengan muka. Selepas itu kedudukan berdiri, lutut dibengkokkan sedikit untuk memukul bola, dan pandangan melihat ke arah pitcher supaya kita mudah untuk tahu ke arah mana bola hendak dibaling oleh pitcher. Lepas kita melihat ke arah pitcher, kita bersedia untuk memukul. Fasa pelaksanaan. Dalam fasa pelaksanaan, bat diangkat ke bahagian sisi muka atau selari dengan paras telinga, manakala pandangan pula hendaklah tertumpu kepada pitcher. Semasa hayunan ke arah bola, pinggang digerakkan serentak dengan hayunan bat dan juga dipanggil sebagai twist, manakala kaki di bahagian belakang juga haruslah dipusingkan bagi menambah kekuatan hayunan dan keseimbangan badan. Kemudian, bat dihayun mengikut lajak. Yang terakhir sekali adalah fasa ikut lajak. Dalam fasa ikut lajak, setelah bola berjaya dipukul, bat akan dihayun mengikut lajak. Hal ini bertujuan untuk memastikan bola yang dipukul mempunyai momentum untuk bergerak. Seterusnya adalah fasa pelaksanaan. Dalam fasa pelaksanaan, kaki haruslah berada dalam keadaan yang selesa bagi pemukul. Seterusnya, bat haruslah digenggam dengan kuat dan diangkat pada paras telinga, dan kepala haruslah menghadap ke hadapan ke arah pitcher supaya dapat melihat bola yang akan datang. Seterusnya adalah gerakan badan. Pinggang dan kaki haruslah ditwist dengan serentak untuk menghasilkan pukulan yang kuat. Fasa yang terakhir adalah fasa ikut lajak. Setelah pukulan dilakukan, tangan haruslah dipusingkan ke arah yang bertentangan untuk memastikan kita mempunyai pukulan yang kuat. The worse it got. Oh my goodness gracious! All the way to the back of the bleachers. There's the Oklahoma record. Number 31. It's a changeup right over the heart of the plate, and she's not fooled at all. And even though this went about midway up the bleachers, she has the type of power to hit it over. Process. I've loved being able to just talk with her and the excitement of the league. Right back to the pitcher O'Toole, and O'Toole does a wonderful job of feeling her position. I guess the wind's blowing out. Small ball, Barnhill, underhand throw, just barely got Moultrie. Lays down a bunt. Foley didn't trust that Myers would get there in time. Second consecutive inning that Team Warren has got a base hit to begin a frame. McQuillan fields their position, and there is the standard out. You want on